Bab 1 Pengaturcaraan Sains Komputer Tingkatan 4. Hari ini kita akan lihat kepada subtopik 1.4.3 struktur kawalan ulangan, boleh dirujuk di buku teks muka surat 91. Sebelum ini kita sudah pun melihat struktur kawalan pilihan, bagaimana struktur kawalan pilihan melaksanakan tugasnya di dalam sesuatu aturcara. Kali ini kita akan lihat kepada struktur kawalan ulangan, di mana apabila kita menggunakan struktur kawalan ulangan ini, aturcara yang panjang yang berulang-ulang tidak perlu ditulis di dalam sesebuah aturcara. Jadi, ianya boleh dilakukan secara berulangan dengan ringkas. Kita akan lihat pada struktur kawalan ulangan yang pertama, iaitu struktur kawalan ulangan for. Okay, struktur kawalan ulangan for ni untuk membilang kali tertentu yang ditentukan oleh pemboleh ubah pembilang yang bermula sama ada dengan 0 ataupun 1. Okay. Nilai 0 dan 1 itu akan ditambah secara automatik, selalunya menambah secara berperingkat tambahan 1 sehingga ke akhir blok penyataan. Penambahan ini akan dibuat setiap kali blok kenyataan telah diulang dan akan berlanjutan sehingga syarat boolean berulang menjadi tidak benar. Maksud dekat sini adalah dia akan berulang selagi syarat yang ada itu dipenuhi. Maknanya bila syarat dipenuhi, penyataan yang benar itu akan dilaksanakan. Sehinggalah syarat boolean yang ada itu menjadi palsu, barulah dia akan keluar daripada pusingan kawalan ulangan tersebut. Okey, kita lihat di sini, ini adalah carta bagi struktur kawalan ulangan for. Okey, di sini sebelum kita membuat struktur kawalan ulangan, kita perlu ada ruang untuk set pembilang ni. Okey, set pembilang inilah yang akan menentukan berapa kali pengulangan yang akan dilaksanakan. Okey. Kemudian ini adalah sinteks. Untuk struktur kawalan ulangan for, kita akan menggunakan sinteks arahan for. Okey, kemudian kita ada pembilang dia dan diikuti dengan penyataan yang akan dilaksanakan. Okey, sekiranya benar. Okey, sekiranya pengulangan itu sudah tidak memenuhi syarat, barulah dia akan menjadi palsu dan akhirnya akan tamat aturcara. Seterusnya kita akan lihat aturcara yang akan menggunakan struktur kawalan for. Okey, kita lihat contoh yang ada dalam buku teks ini. Okey, di mana Aida telah menyimpan wangnya sebanyak 500 dalam bank. Setiap tahun Aida akan menerima kadar faedah sebanyak 10% ke atas baki dalam akaun. Berapakah baki wang simpanan Aida selepas 5 tahun sekiranya dia tidak pernah mengeluarkan wang simpanannya di dalam bank? Okey, jadi daripada masalah ini kita boleh menggunakan struktur kawalan pengulangan for. Daripada contoh ini boleh kita lihat pengulangan yang berlaku. Okey, iaitu di sini adalah dia ingin mengira berapakah faedah yang akan diterima Aida selama 5 tahun. Jadi selama 5 tahun ni, 5 tahun ni adalah pengulangan dia. Kita akan kira faedah yang terima Aida ni secara berulang sebanyak 5 kali. Okey, ini adalah aturcara yang dapat diselesaikan berdasarkan kepada contoh yang diberi. Okey, dilihat dekat sini. Okey, dilihat ada jenis data iaitu bagi pemboleh ubah baki yang akan menyimpan nilai 500.0. Okey, sebab tadi Aida menyimpan 500. Okey, kemudian kita akan mulakan struktur kawalan ulangan. Okey, di sini kita ada pembilang di dalam kurungan ni. Okey, bermula dengan kita ada satu pemboleh ubah yang perlu kita wujudkan sebagai pembilang, iaitu dalam contoh ni kita letak sebagai I yang akan bermula dengan nilai 1. Okey, jadi yang kedua ni dia akan mengira adakah 1 lebih kecil sama dengan 5. Okey, jadi penyataan ini adalah benar. Apabila penyataan ini adalah benar, okey, I nanti akan ditambah menjadi 2. Sebab apa kat sini dia tulis I tambah sama dengan 1, maknanya I tadi nilainya akan ditambah
1. Jadi I akan jadi 2 nanti. So, apabila penyataan ini sudah benar, seterusnya dia akan melaksanakan penyataan bagi mengira formula berikut. Okey, iaitu baki tadi adalah 500 ditambah dengan 10% tadi. Okey, 10% perlu kita ubah dalam bentuk perpuluhan terus. Kemudian didarab dengan 500 tadi, maka hasil yang akan kita perolehi simpanan dalam baki ini bukan lagi 500 tetapi sudah menjadi 550 nilai yang baru. Okey. Selepas kiraan tersebut, okey, proses ini akan berulang lagi. Okey, sebab tadi dah jadi penyataan benar kan? Okey, jadi I tadi dah menjadi 2. Adakah 2 lebih kecil sama dengan 5? Okey, jadi syarat ini adalah benar. 2 lebih kecil sama dengan 5. Maka dia akan melaksanakan penyataan benar ini. Okey, I ditambah dengan 1. Tadi 2, sekarang I dah menjadi 3. Okey, disimpan dulu, akan dikira pengulangan kemudian. Okey, apabila syarat ini sudah benar, maka dikira kat sini, okey, 550 tambah dengan 0.1 darab dengan 550. Hasil kiraan ini iaitu sebanyak 605 akan disimpan ke dalam pemboleh ubah baki. Jadi nilai yang sebelum ni akan hapus sudah. Okey. Setelah itu, setelah selesai, tadi kita dapat I 3. Okey. Jadi dia akan laksanakan lagi, iaitu sekarang I 3. Adakah 3 lebih kecil sama dengan 5? Okey, jadi syaratnya adalah benar, 3 lebih kecil sama dengan 5. Maka I tersebut akan ditambah dahulu, iaitu I akan menjadi 4. Okey, kita simpan dulu I sama dengan 4. Okey, dia akan laksanakan operasi ini, iaitu 605 ditambah dengan 0.1 darab dengan 605. Okey, hasil yang akan kita perolehi adalah 665.5. Okey, nilai ini akan disimpan dalam pemboleh ubah baki. Okey, menggantikan nilai yang sebelumnya. Seterusnya tadi, kita dah dapat I sama dengan 4. Kemudian dia akan melaksanakan pengulangan lagi. Okey, akan melaksanakan pengulangan dan kini I sama dengan 4. Adakah 4 lebih kecil sama dengan 5? Okey, betul. 4 memang lebih kecil dah sama dengan 5. So, I tersebut akan ditambah 4, sekarang dia dah menjadi 5. Okey, kita akan kira nanti I menjadi 5. So, dia akan laksanakan dulu proses ini, iaitu 665.5 tambah dengan 0.1 darab dengan 665.5. Okey, maka nilai yang terkini yang disimpan oleh pemboleh ubah baki adalah 732.05. Okey, tadi I sama dengan 5. So, I sama dengan 5, maka kita akan simpan kat sini. I sama dengan 5. Adakah 5 lebih kecil sama dengan 5? Okey, jadi syaratnya adalah benar. 5 sama dengan 5. Jadi dia akan laksanakan lagi proses kiraan ini, iaitu 732.05 ditambah dengan 0.1 darab dengan 732.05. Okey, maka kita akan dapat hasil terkini bagi pemboleh ubah baki adalah 805.255. Seterusnya kita akan buat, okey, tadi I daripada 5 kita dah tambah 1 menjadi I menjadi 6. Jadi dia akan kira, adakah 6 lebih kecil sama dengan 5? Jadi penyataan itu adalah, syarat itu adalah tidak benar. Jadi apabila syarat tidak benar, maka dia tidak akan melaksanakan proses yang seterusnya. Jadi dia akan terus keluar daripada pengulangan tadi, dia akan terus kepada baris yang berikutnya, iaitu menghasilkan output, iaitu baki 5 tahun tambah dengan baki. Jadi kat sini dia akan paparkan di komputer baki 5 tahun, okey, dengan nilai yang akhir dia yang disimpan. Okey, dia akan paparkan 805.255.
Okey, berikutnya kita akan lihat kepada struktur kawalan ulangan yang kedua, iaitu struktur kawalan ulangan while. Untuk struktur kawalan ulangan while, dia akan membuat ujian terlebih dahulu ke atas input. Okey, jika input memenuhi syarat dalam boolean, blok arahan dalam gelung akan dilaksanakan. Jika syarat tidak dipenuhi, kawalan ulangan akan berhenti dan kawalan akan bergerak ke baris arahan selepas kawalan ulangan. Okey, untuk penggunaan struktur kawalan ulangan while ni, kita akan menggunakan istilah while diikuti dengan syarat boolean dan juga blok kenyataan yang akan berulang. Ia lebih kurang sama macam struktur kawalan ulangan for. Okey, kita akan lihat contoh atau caranya. Okey, apakah output bagi kod Java berikut? Okey, di sini ada pengulangan while, iaitu while kemudian kita ada syarat n lebih besar daripada kosong. Okey, kemudian dia akan menghasilkan output n. Okey, n tambah apa? Okey, di sini akan ada kita letakkan pembilang kat sini. Okey, dalam situasi ini while pembilangnya berada dalam gelung while. Macam tadi for berada di syarat pembilang tadi. Okey, so berdasarkan atas cara ni, kita akan lihat macam mana proses ini akan berlaku. Okey, pertama diterima n sama dengan 5. Okey, while dalam bahasa Malaysianya kita istilahkan sebagai selagi. Selagi 5 lebih besar daripada kosong. Okey, 5 adalah lebih besar daripada kosong. Jadi syarat ini adalah benar, maka kenyataan ini akan dilaksanakan. Okey, jadi dia akan keluar kat sini. N tadi 5, jadi 5 akan keluar. Okey, 5. Okey, tambah ni bukan kita tambah, tetapi kita menggabungkan nilai dalam N digabungkan dengan tanda ni, tanda koma. Okey, kemudian N tadi 5, N negatif sama dengan 1. Maknanya N itu perlu ditolak dengan 1. Jadi N sekarang menjadi 4. So 4, adakah selagi 4 lebih besar daripada kosong? Okey, jadi syarat ini adalah benar. So dia akan laksanakan output N yang kedua. Okey, iaitu 4. Okey, so 4 ditolak lagi dengan 1, jadi 3. Selagi 3 lebih besar daripada kosong, okey, jadi dia adalah benar. So dia akan laksanakan output lagi, N menjadi 3. Okey, kemudian 3 ditolak dengan 1 menjadi 2. While 3 lebih besar daripada kosong, syarat ini adalah benar. Okey, 3 lebih besar daripada kosong, so dia akan laksanakan penyataan ini lagi sekali. Dia akan keluarkan output yang keempat, iaitu 2. Okey. Okey, kemudian 2 ditolak dengan 1, kita akan mendapat hasilnya 1. 1 lebih besar daripada kosong. Okey, syaratnya benar, maka dia akan laksanakan lagi output N tadi 1. Okey, ditambah dengan simbol koma. Okey, 1 ditolak dengan 1, kita akan dapat hasilnya kosong, N kosong. Selagi kosong lebih besar daripada kosong. Okey, jadi ia telah menjadi syarat yang tidak benar. Maka apabila syarat sudah tidak benar, dia tidak akan melaksanakan output ini. Dia akan terus keluar daripada baris atau cara pengulangan tersebut. Okey, itu dia contoh bagi struktur kawalan ulangan while. Seterusnya kita akan tengok kepada contoh yang berikut, iaitu contoh tuliskan sebuah atau cara yang memaparkan arahan kepada pengguna untuk memasukkan kata laluan. Kata laluan pengguna mestilah sama dengan nilai yang ada dalam rekod, iaitu nilai dalam pemboleh ubah yang akan kita buat adalah rekod laluan rahsia. Atau cara akan memaparkan arahan kepada pengguna sekali lagi jika ujian kata laluan gagal. Maksud dekat sini adalah kita akan bina sebuah atau cara yang di mana pengguna perlu memasukkan kata laluan ataupun password. Okey, password yang akan kita tetapkan nanti. Kemudian sekiranya password yang dimasukkan itu adalah tidak benar, maka
komputer akan memamparkan password perlu dimasukkan sekali lagi. Okey. So di sini ditunjukkan contoh penyelesaian atau cara yang akan dibangunkan. Okey, iaitu kita akan menggunakan jenis data bentuk string sebab kita akan gunakan satu perkataan yang boleh digunakan sebagai kata laluan. Okey, kemudian scanner input new scanner ni sebagai input daripada pengguna. Jadi pengguna perlu memasukkan sesuatu sebagai input. Okey. So, kemudian kita ada pisang sebagai kod kata laluan. Okey, jadi yang tadi kita dah dinyatakan dalam contoh ni, pemboleh ubah yang digunakan rekod laluan rahsia. Okey, rekod laluan rahsia ni sebagai pemboleh ubah yang akan menyimpan nilai pisang ni. Okey, dalam bentuk string. Okey. Finally, maksud dia apa? Okey, maksud dia adalah pemalar. So, nilai pisang ni tak boleh nak diubah dalam atur cara. Okey. Okey, kita akan mulakan pengulangan while selagi kita nampak sini simbol tak. Okey, maknanya tak selain daripada yang dinyatakan. Okey, selagi rekod kata laluan tu tak sama dengan yang ada dalam rekod, selagi itulah dia akan keluarkan penyataan ni. Okey, saya ulang sekali lagi, selagi nilai yang ada dalam rekod laluan rahsia tu, rekod laluan rahsia ni tidak sama seperti yang disimpan, dia akan laksanakan penyataan ni. Kita akan lihat. Contoh. Kita akan masuk contoh. Kita masukkan input yang pertama, kita letaklah Apple. Dia dah keluar tadi, sila masukkan password tadi sini. Kemudian kita masukkan input yang pertama, iaitu kita type Apple. Apabila kita masukkan Apple, jadi gelong ni dia akan tengok adakah sama seperti yang kita simpan. Apple ni tak sama seperti pisang. Sebab tak ni, jadi dia akan laksanakan gelong ni lagi. Jadi dia akan sila masukkan password lagi. Dia akan keluar perkataan ni lagi. Kemudian kita cuba masukkan input yang kedua. Kita contoh, kita type durian. Bila kita type durian, while akan semak, selagi durian ni tak sama dengan pisang. Selagi itulah dia akan laksanakan penyataan dalam ni. So dia akan keluarkan, sila masukkan password. Kemudian kita perlu masukkan input lain, contoh lain. Kita cuba masukkan pula mangga. Masih lagi syaratnya adalah tak sama. Mangga tu tak sama dengan pisang. Saya ulang lagi sebab kita ada nilai tak ni. Operator tak. So dia akan laksanakan, dia akan type lagi, sila masukkan password. Kita masuklah password lagi. Contoh, kita type lagi nenas pula. Jadi nenas kita akan tengok masih lagi tidak menepati yang sama. Nenas tak sama dengan pisang. Tak sama dengan kod dia. So dia akan laksanakan lagi. Sila masukkan password dia. Keluar lagi perkataan ni. Seterusnya kita perlu masukkan input yang ni. Kemudian kita akan cuba masukkan input yang sama, iaitu pisang. Apabila pisang dimasukkan, gelong ini akan berpusing. Selagi pisang pisang ni dah sama dengan pisang yang kita simpan dalam rekod, maka dengan itu penyataan yang di dalam ini tidak akan dilaksanakan, tetapi atur cara ini akan tamat daripada gelongnya. So sudah tamatlah atur cara bagi struktur kawalan ulangan ni. Seterusnya kita akan lihat kepada struktur kawalan ulangan yang ketiga, iaitu struktur kawalan ulangan do while. Bagi struktur kawalan ulangan do while ni, ia menyerupai seperti struktur kawalan ulangan while. Keadaan yang membezakan kawalan ulangan do while ini, kawalan ini membuat ujian selepas blok arahan dalam gelong dilaksanakan. Oleh itu,
kawalan ulangan dual memberi jaminan bahawa blok arahan akan dilaksanakan walaupun sekali. Okey, maksud dekat sini adalah macam while tadi, dalam situasi struktur kawalan ulangan while, kita perlu penuhi syarat dia dulu, barulah blok kenyataannya akan dilaksanakan. Dalam struktur kawalan ulangan dual ini pula, blok kenyataan akan dilaksanakan dulu. Maknanya penyataan akan dilaksanakan dulu, barulah dia akan lihat kepada syarat dia. Syarat untuk dipenuhi. Jadi kita akan gunakan do sebagai pemula dia, kemudian diikuti dengan blok kenyataan yang akan diulang, kemudian bawah tu barulah kita akan letak while. So kita akan lihat pada contoh berikut. Tulis gelung kawalan dual yang akan meminta nombor integer daripada pengguna sebanyak 5 kali. Berulang sebanyak 5 kali sebelum mempamerkan jumlah nombor yang telah dimasukkan. Berikut adalah contoh penyelesaian dia. Kita lihat ada beberapa pemboleh ubah yang digunakan, iaitu kita ada pemboleh ubah no yang menggunakan jenis data double, pemboleh ubah sum yang menggunakan pemboleh jenis data double, dan pemboleh ubah counter yang menggunakan jenis data integer. Jadi counter ni dah menyimpan nilai 1 di dalam pemboleh ubahnya. Manakala no dan juga sum ni, secara automatik dia akan menyimpan nilai kosong. Seterusnya kita akan lihat kepada proses pengulangan dual. Dalam do, tiada syarat yang perlu kita penuhi, dia akan terus saja melaksanakan prosesnya, penyataan yang seterusnya, iaitu meminta input. Meminta input daripada pengguna untuk disimpan nilainya ke dalam pemboleh ubah no. So kita andaikan kita memasukkan nilai 6. 6 ini akan diumpukkan ke dalam pemboleh ubah no. Jadi no sekarang menyimpan nilai 6, ataupun tadi kita dah nyatakan jenis data double, jadi komputer akan menyimpan nilai 6.0. Kemudian di baris berikutnya kita lihat sum tambah sama dengan no. Sum tadi kosong, no tadi adalah 6.0. Jadi nilai 6.0 ni akan dimasukkan ke dalam pemboleh ubah sum. Maksud dia kat sini dalam situasi ni adalah 0 tambah 6.0. 0 tambah 6.0. Jadi sum akan menyimpan nilai 6.0. Di baris berikutnya kita lihat ada counter tambah 1. Counter tadi kita dapat 1. 1 tambah 1 jadi 2. Nilai 2 tu akan disimpan ke dalam pemboleh ubah counter. Jadi selepas itu proses pengulangan berakhir, dia akan nampak while. While counter kita ada tadi berapa? 2. 2 lebih kecil sama dengan 5. Jadi syarat ini adalah benar. 2 lebih kecil sama dengan 5. Jadi dia akan mengulangi proses pengulangan. Dia akan pergi kepada do balik. Dia akan buat do. Kali ni dia akan lihat ada penyataan menerima input. Kita ambil contoh, kita masukkan input 7. 7 dimasukkan dalam pemboleh ubah no. Jadi no sekarang dia memegang nilai 7.0. 7.0. Kemudian baris berikutnya sum. Sum tadi 6.0 ditambah sum dengan no. 6.0 tambah 7.0. 6.0 tambah dengan 7.0, nilai tersebut akan disimpan dalam pemboleh ubah sum, iaitu hasilnya kita akan dapat 13.0. Sum akan memegang nilai 13.0. Kemudian baris berikutnya kita ada counter, iaitu tadi dia dah simpan 2. 2 tambah 1 akan menjadi 3. So counter akan memegang nilai 3. Seterusnya kita lihat while ataupun selagi counter tadi kita ada 3. 3 lebih kecil sama dengan 5. Syarat ini adalah benar.
Jadi dia akan ulang lagi dekat do ni. Okey, dia akan masuk kat sini menerima input. Okey, jadi kita akan cuba masukkan input yang seterusnya. Contoh 9. 9 dimasukkan ke dalam pemboleh ubah no. Jadi no sekarang menyimpan nilai 9.0. Okey, seterusnya sum tambah sama dengan no. Okey, sum yang disimpan tadi 13.0. Okey, no adalah 9. Jadi 13.0 campur dengan 9, kita akan mendapat hasil 22.0. 22.0 tu akan disimpan dalam pemboleh ubah sum. Okey. Kemudian counter tadi kita ada 3. 3 tambah dengan 1 menjadi 4. Okey, counter sekarang memegang nilai 4. Okey, while 4 lebih kecil sama dengan 5. Okey, syaratnya adalah masih lagi benar. Jadi dia akan ulang dekat do ni. Okey, di baris ni akan terima input. Contoh kita masukkan input 3. Okey, 3 dimasukkan dalam pemboleh ubah no. Jadi no memegang nilai 3.0. Okey, kemudian sum tadi 22.0 perlu ditambah dengan nilai dalam pemboleh ubah no, iaitu 3. Jadi hasil yang kita akan dapat adalah 25.0. 25.0 tu akan disimpan dalam pemboleh ubah sum. Okey. Seterusnya counter tadi 4. 4 ditambah dengan 1 akan menjadi 5. Okey. While 5 lebih kecil sama dengan 5. Jadi syaratnya masih lagi benar. 5 lebih kecil sama dengan 5. Dia akan mengulangi proses do ni. Okey, jadi kita masukkan input yang seterusnya sebagai contoh 6. Okey, 6 akan disimpan dalam pemboleh ubah no. Okey, kemudian kita ada baris lagi satu. Okey, sum 25.0 ditambah dengan 6, nilai yang terkini 6. Jadi hasil yang akan diperolehi adalah 31.0. Jadi 31.0 ni akan disimpan dalam pemboleh ubah sum. Kemudian ada counter. Okey, tadi counter 5 ditambah dengan 1 akan menjadi 6. Okey, while 6 lebih kecil sama dengan 5. Jadi pernyataan isyarat ini adalah syarat yang berlaku kat sini adalah tidak benar, palsu. Jadi dia tak akan mengulangi proses pengulangan. Sebaliknya dia akan terus kepada baris yang berikutnya, iaitu menghasilkan output. Okey, menghasilkan output. Tulis the total is, okey, nilai terakhir bagi sum adalah 31.0. Jadi dia akan keluarkan sini, generatekan 31.0. Seterusnya kita akan lihat kepada subtopik terakhir bagi topik 1.4 struktur kawalan, iaitu 1.4.4 struktur kawalan ulangan yang akan melibatkan operator increment dan decrement, kelas mat dan juga boolean. Okey, boleh lihat dalam buku teks muka surat 102. Okay, sebenarnya secara tidak langsung sebelum ini kita sudah pun melihat operator increment dan juga decrement terutamanya. Okey, operator increment dan decrement ni adalah proses penambahan dan juga penolakan. Okey, jadual berikut menunjukkan increment dulu. Okey, ungkapan dalam atur cara yang pernah kita lihat sebelum ni adalah seperti berikut. I tambah sama dengan 1. Maksud dekat sini adalah I akan ditambah dengan 1 dan hasil tambahnya akan disimpan dalam pemboleh ubah I. Okey. Sebagai contoh dekat sini, kita andaikan I itu adalah 9. Maka 9 ditambah dengan 1, hasilnya adalah 10. Jadi I ini akhirnya akan memegang nilai 10. Okey. Kita lihat ungkapan yang kedua, I tambah sama dengan 2. Okey. Bermaksud I akan ditambah dengan 2, hasilnya akan disimpan dalam pemboleh ubah I. Sebagai contoh, jika kita andaikan I ini 5, maka 5 tambah 2 akan mendapat hasil 7. Jadi I akan menyimpan nilai 7. Ungkapan yang ketiga, kita ada I tambah sama dengan 3. Okey, sama juga maksud dia, iaitu I tambah 3.
kita andaikan I itu 2, 2 ditambah dengan 3, maka hasilnya adalah I sama dengan 5. Okey, I akan menunjukkan nilai 5. Sama juga dengan operator decrement, iaitu decrement penolakan daripada nilai dia. Okey, dalam situasi ini ungkapan I tolak sama dengan 1, maksud dia adalah I tolak 1. Hasilnya akan disimpan dalam pemboleh ubah I. Kita andaikan jika I adalah 9. 9 tolak 1, hasilnya adalah 8. Jadi I akan menyimpan nilai 8. Ungkapan yang kedua, I tolak sama dengan 2. Maksudnya adalah I tolak 2. Okey. Jadi kita andaikan I itu adalah 5. 5 tolak 2 adalah 3. Jadi nilai 3 itu akan disimpan dalam pemboleh ubah I. Berikutnya ungkapan yang ketiga adalah I tolak sama dengan 3. Bermaksud I sama dengan I tolak 3. Kita andaikan I itu 2. 2 tolak 3, kita akan mendapat negatif 1. Jadi nilai negatif 1 tu akan disimpan dalam pemboleh ubah I. Selain daripada ungkapan yang ditunjukkan ini, iaitu I tambah sama dengan 1, maknanya dia akan meningkat 1 kali. Sama juga dengan ini, I tolak sama dengan 1, maknanya dia akan menurun sebanyak 1 kali. Okey, istilah ini juga boleh kita gunakan. Okey, sebagai I tambah 1, dia akan naik 1 kali. Jadi kita boleh guna juga ungkapan yang lain seperti I tambah-tambah. Maknanya I ni akan ditambah 1 kali. Sama juga dengan I tolak sama dengan 1, maknanya dia akan menolak 1 angka. Jadi kita pun boleh gunakan I tolak-tolak. Maknanya I ini akan ditolak 1. Okey, ini adalah penggunaan untuk penambahan sekali ataupun penolakan sekali saja untuk kita menggunakan ungkapan ni. Okey, untuk mat random ialah sub atau cara Java untuk menjana nombor secara rambang. Okey, sub atau cara ini digunakan setiap kali diperlukan untuk menjana suatu nombor rambang antara 0 dan juga 1. Okey, dalam situasi ini, okey, sekiranya nombor rambang diperlukan, okey, nombor rambang daripada 1 hingga 10. Okey, kita boleh gunakan ungkapan berikut, iaitu integer nombor 1 hingga 10. Kita akan terima nombor berbentuk integer saja, nombor perpuluhan kita tak terima. Jadi mat random darab 10, maknanya dia akan keluarkan nilai random antara 1 hingga 10. Okey, nombor 1 hingga 10. Okey, ini yang contoh yang kedua, sekiranya nombor rambang diperlukan adalah di antara 1 hingga 100, maka kita akan gunakan ungkapan integer mat random darab 100. Maksud kat sini dia akan cari mana-mana nombor secara random antara 1 hingga 100 berbentuk integer. Okey, kalau kita nak berbentuk double, kita akan letak sini double. Maknanya tak kira lah dalam nombor bulat ataupun nombor perpuluhan, dia akan keluarkan hasilnya. Tapi dalam situasi ini, bila dia letak integer, maknanya dia akan memilih nombor bulat sahaja. Okey. Sebagai contoh di situasi ini, diminta tulis kod Java untuk menjana 20 nombor secara rambang ataupun random. Okey, bagi dadu. Okey, dadu cuma mempunyai 6 kombinasi, iaitu setiap bahagian ada 1, 2, 3, 4, 5 dan juga 6. Okey, jadi kita akan bina satu atur cara yang akan dadu apabila kalau sebelum ni dadu kita baling secara random, dia akan keluar nombor yang secara rawak. Tapi kita akan bina satu acara seakan-akan dadu, iaitu dia akan menghasilkan nombor secara rawak. Okey, dalam situasi ini dia akan mengulangi sebanyak 20 kali. Apakah nombor rambang ataupun random yang akan dikeluarkan? Okey, sebanyak 20 kali daripada nombor 1 sehingga nombor 6. Okey, dalam situasi ini bila kita klik yang ni, kita akan dapat hasil outputnya. Okey, sebab sini ada output kan. Jadi dia akan hasilkan output seperti berikut. Okey, secara random.
Okey, ini adalah output secara random nombor daripada 1 hingga 6. Okey, mungkin nombor itu adalah sama, mungkin juga dia berlainan. Walau macam mana pun, nombor yang dikeluarkan adalah sebanyak 20 kali. Okey, nombor yang dikeluarkan pun adalah hasil daripada nombor 1 hingga nombor 6. Okey, ini adalah contoh bagi map random.